Awak mau lepas SPM kan? Mau dapat result SPM kan? Awak tunggu jap. Dengar dulu apa kata saya. Okey? Tunggu Okey? Stay tune. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam pembuka bicara saya di hari yang mulia. Saya Cikgu Muhammad Amiruddin terlebih dahulu ingin mengucapkan tahniah dan syabas buat semua calon SPM Promax 2020 kerana telah memperoleh keputusan. Apa pun keputusan anda, itu adalah sesuatu yang memang dah tertulis. Okey, menjadi rezeki anda semua. So, hari ini saya akan bercerita berkaitan dengan tingkatan 6, memandangkan saya mempunyai pengalaman sebagai seorang pelajar dan sebagai seorang guru di tingkatan 6. Saya merupakan pelajar dulunya di Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Melaka, Melaka High School, yang telah memulakan pengajian di peringkat tingkatan 1 pada tahun 1998 dan SPM pada tahun 2002 dan meneruskan pengajian di tingkatan 6 pada tahun 2004. Dan STPM 2004 menceritakan kenangan yang cukup indah, yang cukup manis untuk saya. Kerana apa? Sebentar lagi saya akan ceritakan. Terlebih dahulu, pada tahun 2004, tatkala saya mengambil peperiksaan STPM 2004, peperiksaan STPM ketika itu bukanlah sesuatu peperiksaan yang popular. Kerana stigma masyarakat mengatakan bahawa STPM adalah peperiksaan yang sukar dan susah. Saya pun tidak pernah terfikir berada di tingkatan 6 ataupun ingin mengambil STPM. Okey. Namun, kata-kata guru saya, iaitu Cikgu Razali Kudap, hari ini Cikgu Razali Kudap adalah salah seorang pengetua di negeri Melaka. Katanya, "Toy, kau nak pergi mana?" Saya kata, "Saya nak buat diploma lah, Cikgu." "Kenapa?" "Tingkatan 6 susah." "Kenapa? Diploma tak payah belajar ke?" Diploma kena belajar ke, Cikgu?" "Tingkatan 6 pun kena belajar juga." "Jadi kalau diploma kena belajar, tingkatan 6 pun kena belajar, apa bezanya? Mana-mana kau pergi pun, kau tetap kena belajar." Kata-kata cikgu saya tertanam di jiwa saya dan akhirnya saya meneruskan pengajian hingga habis tingkatan 6 dan akhirnya STPM 2004 mencatatkan sejarah yang cukup gemilang untuk saya. Saya berjaya memperoleh keputusan straight A, 4 flat, dan saya juga merupakan anak Melayu pertama ketika itu yang berjaya mendapat 4 flat dan STPM straight A di negeri Melaka. Alhamdulillah, rezeki yang Allah kurniakan kepada saya. Okey, beza tingkatan 6 dulu dan sekarang. Tingkatan 6 sebelum tahun 2013, STPM sebelum tahun 2013 mengamalkan STPM berbentuk terminal, yang mana belajar 1 tahun setengah, 1 tahun 6 bulan, kemudian di hujungnya nanti baru ada peperiksaan. Dan ketika itu, sekiranya berlaku sebarang kecacatan ketika anda mengambil peperiksaan, maka itulah result anda yang tak dapat anda ubah. Tingkatan 6 sekarang lebih mudah, lebih fleksibel kerana tingkatan 6 hari ini mengamalkan konsep semester ataupun konsep modular. Dalam sistem semester, setiap semester akan ada peperiksaan STPM mengikut penggal. Semester 1 ataupun penggal 1 sekali peperiksaan, semester 2 peperiksaan kali yang kedua, dan semester 3. Dan menariknya, sekiranya result semester 1, keputusan semester 1 tidak begitu menyeronokkan ataupun membahagiakan ataupun tak dapat A lah, semester 2 pun sama. Anda boleh ulang kedua-dua semester ni, boleh betulkan balik, boleh buat ulangan pada semester 3. Itulah menariknya tingkatan 6 hari ini. Dulu tingkatan 6 tak ada kerja khusus yang boleh membantu. Hari ini tingkatan 6 ada kerja khusus yang boleh membantu pelajar untuk meningkatkan prestasi akademik mereka. Tuntasnya, tingkatan 6 hari ini sebenarnya jauh lebih baik dan lebih mudah. Dan tolong buang stigma yang mengatakan tingkatan 6 susah. Kenapa ada orang kata tingkatan 6 susah? Kenapa? Sebab anda tanya orang yang gagal dalam tingkatan 6 dan dia akan kata tingkatan 6 itu susah. Saya pernah dapat 4 flat kan?
Jadi saya kata tingkatan 6 tu adalah peperiksaan yang paling senang. Sebab tingkatan 6 kita hanya ambil 4 subjek saja atau 5 subjek saja. Walhal SPM kita ambil 8, 9 atau 10 subjek. Fokus pelajar sebenarnya STPM adalah salah satu cabang yang baik untuk kita teruskan pengajian. Okey, 5 golongan yang perlu berada di tingkatan 6. Siapakah mereka? 1. Anak orang susah, golongan B40, M40, yang anak yatim, yang anak mak ayahnya dalam proses penceraian. Jadi mereka ni sangat sesuai berada di tingkatan 6 kerana tingkatan 6 ni kosnya sangat rendah dan tidak memerlukan pinjaman PTPTN. Tapi bukanlah maksud golongan T20 tak perlu masuk tingkatan 6. Kalau golongan T20 ada duit yang banyak, tak kisahlah pergi mana-mana. Tapi kalau golongan T20 ni duduk tingkatan 6, dia sangat bijak. Sebab dia dapat jimatkan duit yang sepatutnya dia sambung buat pengajian di peringkat diploma sebagai contoh. Duit tersebut boleh disimpan untuk perniagaan pada masa akan datang. 2 adalah mereka yang tidak berhasrat untuk berjauhan dengan mak ayah. Belum bersedia kan? Belum lepas SPM, belum bersedia nak berjauhan dengan mak ayah. Sesuai sangat duduk di tingkatan 6. 3, golongan yang memang tak ada bakat dalam bidang kemahiran, teknikal ataupun nak betul-betulkan barang. Nak tukar kepala paip pun tak berapa nak pandai. Nak tukar mentol lampu pun tak berapa nak pandai. Jadi mereka ni tak sesuai lah kalau kita kata nak bawa mereka ke dalam bidang kemahiran, teknikal atau mekanikal. Okey, dan yang keempat adalah golongan yang mempunyai kecenderungan dalam bidang perundangan, komunikasi, keuangan, ekonomi, pendidikan. Jadi golongan ini dia sesuai untuk berada di tingkatan 6. Dan yang kelima, golongan yang dia memang ada hasrat, niat dia, cita-cita dia nak ada sekurang-kurangnya degree. Sekurang-kurangnya tahu, selebih-lebihnya mungkin sampai PhD lah. Sekurang-kurangnya degree sesuai sangat duduk tingkatan 6. Sebab habis tingkatan 6 terus mohon ijazah sarjana muda. Pelajar kena faham tahu, lepas STPM bukan diploma tahu, lepas STPM ijazah sarjana muda. Kedudukan dia sama seperti diploma, tak ada beza pun pelajar. Okey? Okey, 3 golongan yang tak perlu berada di tingkatan 6. Pertama, Insta-famous. Insta-famous ialah awak pun dah banyak duit dengan cara Insta-famous, buat paid review dan sebagainya. Tak kisahlah, tak perlu berada di tingkatan 6 pun tak apa kan, awak banyak duit dah. Okey, yang kedua, golongan yang memang dia ni ada kecenderungan, kemahiran, dia memang nak meneruskan dalam bidang mechanical, TVET. Contohnya dia nak pergi lepaskan piping ataupun dia nak buat dalam bidang electrical atau kulinari. Tak sesuai lah berada di tingkatan 6. Okey. Dan yang ketiga, mereka yang ada keinginan untuk membuat bidang-bidang memerlukan pengkhususan yang tertentu seperti nursing kan, elok pergi ke jururawat lah, tak sesuai duduk tingkatan 6. MA elok pergi ke pusat latihan yang berkaitan dengan bidang perubatan ataupun pilot, mana sesuai duduk tingkatan 6 kan. Jadi golongan-golongan ini mereka yang ada kecenderungan nak jadi nurse, nak jadi pilot, cari tempat yang sesuai, dan tingkatan 6 bukanlah sesuai untuk anda meneruskan pengajian. Okey, seterusnya kita akan buat sedikit pengiraan lah untuk menunjukkan pilihan bagi seorang yang bernama Ali. Okey, Ali dia nak buat dalam bidang perniagaan. Okey, Ali dia nak menyambung pendidikan dia dalam bidang perniagaan ataupun keuangan, finance. Okey, perniagaan dan keuangan. Okey. So Ali ni ada 2 pilihan. Pilihan yang pertama, katalah Ali memilih untuk menyambung pelajaran di peringkat diploma di mana-mana IPTS. Okey, awak boleh tengok slide saya yang seterusnya. Di IPTS diploma serendah, katalah kita letakkan tawaran harganya RM20,000. Okey, diploma serendah harga RM20,000. Okey, diploma terendah harga RM20,000.
Manakala pilihan yang kedua Ali adalah meneruskan pengajian di tingkatan 6, STPM, Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia, STPM. Okey, so dengan yuran STPM katalah 1 tahun 200 lah 1 tahun 200. So kita ada 2 pengajian, 3 pengajian 2 tahun. Okey, 200 darab 2. Jadi kos perbelanjaan untuk yuran kat situ adalah RM400. Ini yuran based on sekolah lah, bergantung kepada sekolah. Okey, NPM tak mengenakan yuran untuk peperiksaan. Okey, kecuali kalau ulangan saja. Okey, so ini STPM dan ini di peringkat diploma. Okey, so Ali, katalah Ali ni belanja sebulan RM200. So sebulan RM200. Sebulan Ali belanja RM200. Darab dengan di tingkatan 6, Ali memerlukan lebih kurang 1 tahun setengah, 18 bulan. So 18 bulan. Jadi kos pengajian, kos bulanan dia dekat situ katalah sebanyak 3,600. 3,600. So jumlah pengajian yang diperlukan oleh Ali adalah di tingkatan 6 RM4,000. Okey, RM4,000. Okey, untuk diploma dengan anggaran kos yang sama, sebulan Ali belanjakan RM200. Jadi kalau RM200 sebulan, diploma dia ada 3 tahun lebih kurang, 3 tahun sebab mereka diploma biasanya ada 6 semester, 3 tahun. So kita anggarkan 3 tahun 12, 36 bulan. 36 bulan. Jadi darab dengan 36 bulan, jadi dekat situ sekali ganda lagi lah, dia akan jadi 7,200 kat situ belanjanya. Belanja hangusnya RM7,200. Jadi jumlah perbelanjaan yang diperlukan kat situ adalah RM27,200. Okey, 27,200. Anda sebagai orang yang waras, anda nak menjalankan, nak meneruskan bidang perniagaan. Orang meniaga nakkan modal yang rendah, nak reducekan modal yang rendah, tapi nak dapat return yang lumayan. Anda fikirkan sendiri, di pengajian tingkatan 6 hanya melibatkan RM4,000. Di peringkat diploma anda memerlukan 27,200. Tak ada siapa yang paksa, ini adalah pilihan kita. Okey, so dalam ekonomi, setiap pilihan akan ada kos lepas. Kalau pilihan Ali yang bawah ni, maka kos lepasnya yang atas ni. Kalau pilihan Ali yang atas ni, maka kos lepasnya adalah di peringkat STPM. Okey, pilihan di tangan anda. Saya hanya tunjukkan nombor. Saya tidak mempengaruhi apa-apa pilihan pun. Yang penting anda yang membuat pilihan. Okey, akhir kata dari saya, pilihan di tangan anda. Tepuk dada, tanyalah keinginan, tanyalah kemahuan, dan jangan lupa tengok poket, tanyalah kemampuan. Saya tidak mempengaruhi apa-apa keputusan anda. Saya hanya memberi pencerahan, dan saya sebagai guru tingkatan 6, saya menggalakkan kalau anda rasa tingkatan 6 adalah tempat yang paling sesuai, buatlah pilihan yang tepat. Dan sekiranya anda anda meneruskan pengajian di tingkatan 6 dan sekiranya anda mengambil subjek saya, subjek ekonomi, jangan lupa subscribe. InsyaAllah, sebenarnya cikgu-cikgu ekonomi di tingkatan 6 ni ada ramai selain daripada saya, Cikgu Jonia, Cikgu Tang, Cikgu Maizan dan saya. Ada banyak guru-guru yang membantu memberi pendidikan secara percuma di YouTube. Okey, anda boleh anda boleh subscribe channel-channel kami untuk memberi bantuan khusus buat anda. Kita semua belum berjaya, tapi kita pasti akan berjaya. InsyaAllah, kejayaan milik kita semua. Terus bangkit, semangat, teguh bersama, bangkit bersama. Kita pasti akan